Didik TV KPM. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari dunia mikroorganisma di mana murid boleh berkomunikasi mengenai mikroorganisma, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Jadi hasil pembelajaran melalui akhir siaran, murid dapat pertama mengelaskan mikroorganisma kepada bakteria, fungi, protozoa, virus dan juga alga berdasarkan ciri seperti saiz, bentuk, habitat, cara pembiakan dan juga nutrisi. Okey, yang kedua, murid-murid dapat membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien untuk menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Dan yang ketiga, membincangkan kesan nutrisi, kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Itu yang Nisa kita nak belajar hari ini. Saya pasti murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia dengan buku nota masing-masing, dengan buku teks masing-masing. Jom cikgu, kita teruskan. InsyaAllah. Terima kasih Nisa. Jadi sebelum kita melangkah ke lebih mendalam mengenai dunia mikroorganisma, kita perlu tahu apa definisi mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop sahaja. Okey, jadi apa itu pula flora normal? Okey, flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma seperti haiwan, manusia yang tidak menyebabkan penyakit. Okey, kita boleh tengok flora normal pada manusia yang terdapat pada uretra, bahagian atas salur pernafasan, kita ada pada bahagian kulit dan juga usus kecil. Ini adalah contoh flora normal pada manusia. Dan ini gambar yang menunjukkan flora normal pada manusia. Contohnya kita ada Lactobacillus species, kita ada Streptococcus species, Corynebacterium species, Staphylococcus species dan juga E. coli. Okey, dan seterusnya kita masuk kepada subtopik untuk pengelasan mikroorganisma. Kita ada 5 Nisa. 5 baik. Mikroorganisma. Ya, pertama kita ada fungi. Okay, kita ada alga, kita ada protozoa, kita ada bakteria dan juga yang terakhir virus. Dan kita tengok setiap satu dari segi saiz, bentuk, cara pembiakan dan juga nutrisi. Okay, untuk fungi ataupun kulat ni saiznya berbeza-beza. Ada yang fungi makroskopik dan juga fungi mikroskopik. Fungi makroskopik ni seperti contohnya cendawan yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Dan fungi mikroskopik contohnya yeast yang berukuran 10 hingga 100 mikrometer dan hanya kita boleh lihat melalui bantuan mikroskop. Okey, dan seterusnya kita tengok bentuk fungi. Yang pertama, kalau fungi unisel seperti yeast, bentuknya sfera kecil. Boleh lihat dalam rajah fungsi untuk fungi unisel yeast yang berbentuk sfera kecil, dan fungi multisel biasanya daripada bentuk sporangium. Yang berbentuk sfera dan juga hifa yang berbentuk berbenang. Ini adalah bentuk untuk fungi. Dan kita ada nutrisi. Macam mana fungi atau kulat ini memperoleh nutrien. Okey, kalau fungi saprofit memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati ataupun reput. Kalau fungi parasit memperoleh nutrien daripada perumahnya. Okey, itu adalah nutrisi untuk fungi. Baik, macam menakutkan pula cikgu. Tapi tidak ya. Ya tak, kita perlu seronok untuk mengetahui di mana-mana sebenarnya ada mikroorganisma dan ada langkah yang perlu kita ambil selepas itu. Betul. Okey, dan habitat untuk fungi, habitat mikroorganisma fungi biasanya dikaitkan dengan nutrisi mikroorganisma itu sendiri. Jadi fungi ni biasanya kita nampak di bahan yang reput yang terlampau banyak, tinja najis, kulit haiwan dan juga
makanan. Dan fungi ni sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan juga lembap. Itu untuk habitat fungi. Dan macam mana fungi ni membiak? Dan pembiakan untuk fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks. Ada pertunasan. Dan fungi multisel seperti muka membiak secara aseks melalui pembentukan spora dan membiak secara seks melalui konjugasi. Dan seterusnya kita tengok kategori kedua, alga. Alga ni mempunyai saiz yang berbeza-beza. Ada alga makroskopik dan ada alga mikroskopik. Dan kita ada bentuk atau struktur asas alga ni yang mana kita boleh nampak contoh Chlamydomonas spesies dan juga Spirogyra spesies merupakan struktur asas untuk alga. Dan alga ni berbeza dengan kulat sebab kebanyakan alga mempunyai klorofil. Sebab itulah warna hijau. Dan bila ada klorofil menyebabkan berlakunya proses fotosintesis. Dan habitat alga, air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Ini adalah cara pembiakan untuk alga. Melalui belahan dedua dan juga melalui konjugasi. Dan saiz bentuk untuk protozoa pula. Kita ada contoh, ada paramecium dan juga ameba. Paramecium berbentuk seperti selipar dan ameba ni bentuk dia tidak ada bentuk yang tetap sebab bentuknya sentiasa berubah-ubah semasa bergerak. Dan untuk protozoa, nutrisinya contoh untuk gambar yang diberi adalah ameba yang menggunakan unjuran sitoplasma yang kita panggil pseudopodium ataupun kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Dan kita ada protozoa, cara pembiakan dan habitat protozoa. Kita ada bakteria dan bakteria ni ada pengelasan berdasarkan bentuk asas bakteria itu sendiri. Dan kita ada struktur asas bakteria yang mana ada dinding sel, kapsul, flagellum, bahan genetik dan juga sitoplasma. Dan ada nutrisi, membran sel, cikgu? Ya, membran sel. Dan untuk nutrisi, sesetengah bakteria ni parasit dia dapatkan daripada perumah. Kalau bakteria saprofit dia dapatkan daripada organisma yang telah mati. Dan habitatnya juga di mana? Di udara, air, tanah dan juga di kesemua organisma dan bahan yang mereput. Untuk pembiakan secara aseks, belahan dedua dan secara seks, konjugasi. Dan seterusnya ada ciri istimewa dalam bakteria ni yang ada endospora yang dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim misal. Dan terakhir kita tengok pengelasan virus. Saiznya paling seni, paling halus sebab saiznya kurang daripada 0.5 mikrometer dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Dan ada bentuk virus sfera, helix, polyhedral dan juga bentuk kompleks. Dan virus ni ada terdiri daripada berbenang asid nukleik sama ada DNA ataupun RNA. Dan kita ada ciri khas virus sebab dia hanya menjangkiti sel perumah untuk membiak. Dan seterusnya kita tengok balik untuk bahagian virus ni sebab dia boleh menjangkiti sel perumah contohnya seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Didik TV KPM